Hadis itu adalah menceritakan hal yang telah berlaku. Apabila dia nak mati, dia bertanya kepada anak-anak dia, macam mana keadaan diri dia sebagai bapa? Anak dia, kunta khaira ab, engkau adalah sebaik-baik bapa. Dia kata, idza mittu fahriquni thumma hanuni thumma zaruni fil riyah. Dan berbagai-bagai riwayat, jika aku mati, kau bakar aku, kemudian hancurkan mayat aku tu, kemudian pergi kat tempat ada angin, kau biar angin tu bawa debu tu sehingga seolah-olah hilang lah, bercamuk lah debu dia. In adrakani rabbi la yu'azzibuni azaban la yu'azzibu ahad. Jika Tuhan dapat tangkap aku, nescaya Tuhan akan mengazabkan aku dengan azab yang dia tak pernah azab orang lain. Maksudnya azab dahsyat. Harapan dia tu, dia buat macam tu supaya Tuhan tak dapat tangkap dia. Dia ada satu krisis akidah yang serius, iaitu dia tak beriman tentang kudrat Tuhan. Hadis Abu Hurairah yang kita sebut tu, yang kita tanya tadi. Hadis tu kata, apabila dia mati, anak-anak dia fa'al, buat apa yang dia suruh. Ma amara bi, apa yang diperintah dia buat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala himpunkan semua tu, debu-debu dia. Fa idza huwa qa'im, maka dia pun akhirnya berdiri di hadapan Allah Jalla wa ala. Allah tanya dia, ma hamalaka ala ma sana'at, atau kama qala fil hadis, apa yang menyebabkan kau buat demikian? Allah Maha tahu, tapi ini dialog supaya kita nak faham. Dia kata, khaufan min azabika ya Rabb, takut pada azab engkau wahai Rabb. Dan berbagai riwayat hadis itu, Allah kata, ghafartuk, aku ampun kau. Hadis ini menimbulkan perbahasan panjang di kalangan para ulama. Sebab dia ni bukan saja buat dosa yang dia pun takut, tapi dia ada akidah yang teruk. Akidah dia rasa kalau dia buat macam tu, karut dia tu, Tuhan tak tangkap dia, Tuhan tak boleh tangkap dia, tak punya teruk tu. Apakah dia tak tahu Allah itu Maha berkuasa, ala kulli syai'in qadir. Jama'allahul ard, Allah himpunkan bumi, fa idza huwa qa'im, kemudian dia berdiri depan Tuhan. Cumanya dia ada satu benda kat dia, dia takut Allah. Dia takut Allah. Ulama-ulama aqidah bincang, Al-Khattabi umpamanya disebut oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan Fathul Bari mensyarahkan hadis ini. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah bahas panjang hadis ini dalam Majmu' Al-Fatawa. Kenapa Allah ampun dia sedangkan akidah dia teruk? Akidah dia bukan teruk, memang salah lah, kufur lah orang yang rasa dia boleh lari pada Tuhan. Kata mereka, disebabkan kerana tak ada siapa pergi ngajar akidah hak betul ke dia.
Dia jahil. Tak ada siapa yang bagi tahu pada dia akidah yang betul. Dia tak menerima tentang akidah yang betul tu, tak ada pengajaran. Cuma berbaki kepada dia satu hal, iaitu takutkan Tuhan. Mungkin dia tak rasa Tuhan tak boleh tangkap dia, tapi mungkin dia fikir kalau dah jadi debunya tu, Tuhan biarlah kot, tak pergi cari lah kot. Mungkin dia rasa macam tu. Kerana tak ada siapa menerangkan akidah yang betul pada dia, menunjukkan orang yang tersasul dalam akidah dia, kerana tak ada orang terang akidah yang betul pada dia. Tetapi ada takut kepada Allah Ta'ala, kemungkinan besar dia diampunkan oleh Tuhan. Mungkin ada orang-orang mana-mana tempat tak ada siapa terang akidah Islam pada dia. Tak betul dia percaya benda yang bukan-bukan, tapi dia percaya keagungan Tuhan. Tuhan boleh mengazabkan dia kalau dia salah, dan dia takut kepada Tuhan tu. Cuma tak ada siapa sampaikan agama yang betul pada dia. Dia seperti lelaki ni. Dia seperti lelaki ni. Hal ni telah berlaku. Cuma Al-Khattabi menyebut satu hal yang lain. Kata dia, jika orang seperti itu, yang salahnya jelas dalam akidah, diampunkan oleh Allah Ta'ala disebabkan kerana dia takut pada Allah, apatah lagi ulama-ulama yang membahaskan bab akidah, yang kadang-kadang tersasul dan tersilap di dalam perbahasan mereka disebabkan takwilan, tafsiran, andaian, tapi mereka itu takutkan Allah. Mereka lebih layak untuk mendapat keampunan Allah lebih daripada dia ni. Maka sebab itu kalau kita dapati ada tersalah ataupun tersasul dalam perbahasan akidah di kalangan para ulama yang terkenal sebagai saleh, takutkan Allah, alim, tapi mungkin tersasul dalam tulisannya, tersilap dalam ungkapannya, dia lebih layak mendapat keampunan daripada ini, dan tak boleh untuk kita menyatakan itulah ahli neraka yang masuk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Cuma kita kata kaul itu silap, salah. Kaul itu salah. Wallahu